Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terutamanya kepada pihak penganjur SMK Pelong yang yang menganjur program pada petang ini. Saya Cikgu Amin Norzi binti Cik Wael dari SMK Sungai Tong. Terima kasih juga kepada PPD Setiu Tuan Haji Yasmin dan tidak lupa kepada Tuan Pengetua Tuan Haji Sabarudin, Pengetua dari SMK Pelong di atas jemputan ini. Saya selaku sebenarnya PT3 ni sudah maksudnya saya sudah tinggal dalam 2019 lah last sekali, dan sekarang ni saya lebih fokus kepada SPM, tapi untuk penataran format ni insyaAllah lah kita boleh kongsikan sebagaimana yang diinginkan insyaAllah. Kalau sekiranya ada kekurangan tu saya mohon maaf lah, sebab saya mungkin tidak sempat untuk lebih kata persiapan tu, sebab sekarang ni sangat sibuk dengan program SPM. Okey, kita mula dengan, saya akan mula lebih kepada format lah untuk format SPM. Format PT3. Okey, untuk format PT3 untuk bahasa Melayu bahasa Melayu PT3, format yang saya akan akan berikan ni bermula pada 2019 lah. Okey, untuk bahasa Melayu. Okey, kita bermula dengan kertas 1. Kita akan ada untuk PT3 sebenarnya 3 kertas tapi cikgu akan terangkan satu persatu lah. Okey, untuk kertas 103 palang 1, 1 jam 30 minit masa yang diuji. Kalau kata jenis instrumen ni adalah ujian bertulis lah. Okey, dia meliputi bahagian A. Bahagian A iaitu 20 soalan. Maksud OAP tu objektif aneka pilihan. Okey, jadi jenis item tu, jenis soalan dipanggil objektif aneka pilihan. Maksudnya soalan kertas 1 ni kita ada soalan objektif lah yang akan ditanya berkaitan dengan sistem bahasa dan pemahaman teks. Okey, manakala di bahagian B untuk kertas 1 juga iaitu kita panggil OPB, objektif pelbagai bentuk. Okey. Ini berkaitan dengan pemahaman petikan lah untuk soalan bahagian B ni. Manakala soalan 3 adalah soalan subjektif novel. Okey, dan last kali untuk soalan kertas 1 ialah bahagian C, soalan subjektif pemindahan maklumat. Kalau anak-anak pelajar masih ingat, untuk pemindahan maklumat ni berkaitan dengan soalan rumusan, ulasan dan ringkasan. Tiga bentuk lah untuk pemindahan maklumat ni biasanya akan ditanya, tapi soalan yang akan ditanya biasanya 2 soalan saja dan calon boleh buat pilihan lah untuk bahagian C. Okey, kita jumlah markah untuk keseluruhan kertas 1 adalah 60 markah. Bahagian A 20 markah iaitu bahagian soalan objektif tadi. Bahagian B 25 markah dan bahagian C 15 markah. Bahagian D ni biasanya soalan pemahaman lah, berkaitan dengan soalan pemahaman. Biasanya soalan, dia ada juga soalan soalan petikan soalan petikan lah, berkaitan dengan petikan. Nanti cikgu akan bagi contoh soalan untuk nampak lagi. Okey. Manakala kertas 2 adalah 02 palang 2, masa yang diperuntukkan untuk kertas 2 adalah 1 jam PT3 1 jam, iaitu 2 bahagian sahaja. Bahagian pertama ataupun bahagian A karangan pendek 10 markah, biasanya tidak lebih daripada 50 patah perkataan lah. Okey, dan bahagian B karangan umum macam biasa, diberi biasanya satu tema diberi dalam bentuk 3
3 soalan lah berdasarkan satu tema lah, dia ada tema. Pilih satu soalan sahaja untuk jawab untuk bahagian karangan. Markah yang diperuntukkan 30 markah untuk karangan di bahagian B. Jadi markah keseluruhan untuk kertas 2 adalah 40 markah. Okey, manakala ujian bertutur. Ujian bertutur memang wajib diambil untuk PT3 sebanyak 30 markah, lebih lebih kepada subjektif respon terbuka lah. Untuk soalan ujian bertutur dia akan diuji dalam bentuk kumpulan. Biasanya 2 atau 3 orang lah dalam satu kumpulan. Terdapat 24 tajuk berdasarkan 8 tema. Okey. Dan tak pilih satu tajuk untuk dibincangkan dalam kumpulan tersebut. Biasanya kumpulan ni akan ditentukan oleh guru oleh guru lah untuk membentuk kumpulan sebelum diuji. Itu dia banyak proses lah untuk ujian bertutur. Masa ujian adalah 10 hingga 12 minit. Ini untuk ujian bertutur. Manakala ujian mendengar. Ujian lisan mendengar 20 markah. Terdapat 2 bahagian, iaitu bahagian A 15 markah dan bahagian B 5 markah. Soalan bertutur ni 20 markah, 20 soalan objektif dan maksudnya 20 markah ni ada soalan objektif dan ada soalan subjektif. Maksudnya ada 2 bentuk soalan lah untuk ujian bertutur. Okey, masa yang diperuntukkan untuk ujian bertutur adalah 30 minit. Okey, ini contoh soalan ujian bertutur. Biasanya soalan objektif mengandungi 5 soalan, 5 markah. Ini contoh ceraian soalan subjektif lah. Dia biasanya ada petikan umum mengandungi 5 soalan. Setiap ceraian soalan 2 markah, markah penuh 10. Jawapan perlu ditulis dalam ayat yang lengkap ni untuk ujian bertutur. Okey. Ini bahagian B, soalan objektif markah penuh 5 markah. Okey. Ni untuk jumlah untuk anak-anak pelajar maksudnya untuk semua jumlah keseluruhan markah untuk PT3. Okey, untuk PT3 kertas 1 kod dia 02 palan 1 60 markah. Masa yang diuji yang diuji ialah 1 jam 30 minit untuk kertas 1. Kertas 2 02 palan 2 40 markah. Masanya adalah 1 jam untuk kertas 2. Kertas 1 untuk 03 palan 1 ni untuk kertas bertutur 30 markah 10 hingga 12 minit lah. Pelajar akan diuji mengikut kumpulan tu 10 hingga 12 minit tu. Okey, kertas 2 untuk mendengar 03 palang 2 20 markah iaitu 20 minit. Okey, cikgu akan terus kepada soalan kertas 1 bahagian A 25 markah soalan tata bahasa. Okey, soalan tata bahasa untuk kertas 1. Fokus kepada kesalahan tata bahasa lah. Biasanya dia akan untuk arahan soalan, gariskan kesalahan dan betulkan. Jadi pelajar perlu ingat untuk kertas 1, 2 perkara yang perlu dibuat lah. Kita perlu gariskan dan betulkan. Jadi ini adalah tugasan penting kepada calon-calon PT3. Okey. Sebenarnya format PT3 ni sudah ada kesinambungan dengan format baru SPM. Macam cikgu mengajar SPM dan dulu pun mengajar PT3. Jadi sekarang ni untuk SPM saya rasa sangat seronok lah sebab benda ni ada kesinambungan. Maksudnya format dari segi format tu tidak jauh sangat beza. Ni lebih kurang sama sahaja. Okey. Ni contoh soalan 1, kesalahan bahasa. Jadi cikgu ringkaskan sahajalah untuk bentuk-bentuk soalan. Biasanya dia akan berubah-ubah sebenarnya dari tahun ke tahun. Slide cikgu ni pun soalan slide yang sebelum ni lah. Slide yang kata dalam 2000 berapa ni dulu ni.
saya guna dalam 2018 macam itulah lebih kurang. Okey, soalan ini memerlukan dua tugasan iaitu gariskan dan betulkan. Seperti saya nyatakan tadi, seperti cikgu nyatakan tadi. Kesalahan dan tulis jawapan anda pada ruang yang disediakan. Ini biasanya arahan soalan tu gariskan 4 kesalahan, tulis jawapan yang betul. Maksudnya kita cari dulu kesalahan dan baru kita tulis jawapan yang betul. Kesalahan tata bahasa tidak semestinya satu perkataan, mungkin kesalahan rangkai kata ataupun frasa lah. Okey. Yang keempat, pemarkahan. Kesalahan yang digaris tu kita akan dapat 1 markah. Jawapan yang diberi tu 1 markah. Okey. Perkataan yang digaris mesti selaras ataupun setara dengan jawapan yang ditulis. Okey, garis perkataan yang salah. Maksudnya garis perkataan yang salah. Maksudnya kita kena yang seperti yang diarahkan dah, kita akan dapatlah 1 markah. Okey, perkataan yang salah tidak digaris tetapi ada jawapan. Kosong lah ni. Biasanya ni orang panggil dari segi teknikal lah. Teknikal ni sentiasa berubah-ubah sebenarnya. Okey, biasanya pelajar tidak garis tidak menggaris kesalahan tapi ada jawapan. Jadi dia anggap benda tu mungkin ada unsur peniruan. Jadi kosong markah, dia tidak, markah tu tidak dikira. Perkataan yang digaris tetapi jawapan tidak mengikut urutan. Markah diberi kepada perkataan yang digaris sahaja. Maksudnya garis sahaja dapat markah. Jadi yang perkataan yang dia betul tidak mengikut urutan tu tidak dikira lah. Jika perkataan digaris lebih daripada 4 perkataan, terima 4 perkataan yang pertama sahaja. Maksudnya arahan soalan dia kata gariskan 4 kesalahan. Tapi pelajar buat lebih 5 contoh ataupun 6. Hanya dikira 4 sahaja. Walaupun 5 atau 6 tu jawapan yang tepat. Itu akan merugikan pelajar lah. Okay. Ni masa mula-mula PT3 hari tu ada pertama kali ni peringatan saja cikgu catat ni. Jika abjad besar di awal huruf besar sebenarnya tu di awal ayat, maka jawapan mesti abjad huruf besar juga. Jika terdapat kesalahan abjad kecil dan besar, salah, kosong markah. Dia akan potong markah sebenarnya. Ini berlaku pada tahun 2014 tadi tu. Okey. Pada tahun 2015 ditekankan ini kesalahan huruf kecil huruf besar tidak dinilai. Masa 2014 tu dia sangat kira lah. Okey. Tanda dengan cara mewarna perkataan adalah salah. Biasanya pelajar yang suka guna highlight ni. Tidak boleh tidak dibenarkan. Masa 2016 dan 2017 huruf kecil dengan huruf besar pun tidak dinilai, sama sahaja. Maksudnya pada 2014 sahajalah dititik beratkan. Dan pada selepas tu memang sudah tidak dinilai, diabaikan. Okay. Ini contoh-contoh soalan yang diuji yang di bahagian aspek tata bahasa. Okay. Yang pertama tu kata nama, kata ganti nama, kata sendi nama. Okay. Yang kedua kata kerja tak transitif, kata kerja transitif. Itu biasalah. Okay. Kata adjektif, kata penguat, kata tanya, kata hubung, kata majmuk, kata ganda, bahasa istana, hukum DM. Okay. Ditanya dalam soalan aspek tata bahasa. Okay. Ini contoh soalan. 2017 untuk soalan kertas 1. Kita sebenarnya untuk PT3 sebelum ni kita ada 3 set soalan. Maksudnya di atas soalan tu dia akan berbeza-beza di antara sekolah tu dia tidak samalah. Maknanya set kedua ataupun set ketiga yang diperoleh. Okey, tapi selepas pada 2019 tu hanya 1 set sahaja dikeluarkan. Okey. Ini contoh soalan cikgu hanya tayang begitu je. Contoh, dalam setiap ayat di bawah ini terdapat satu kesalahan bahasa. Gariskan kesalahan bahasa tersebut dan tulis jawapan yang betul pada ruang jawapan yang disediakan. Anda tidak perlu menyalin ayat itu semula. Ini contohlah. Okey. Slide saya tu tak berapa sini. Lagi sikit ni, tak apalah. Okey. Maksudnya tu soalan 1, tu contoh soalan 2. Maksudnya kita garis kat mana salah. Jadi kita perlu betulkan lah di bawah tu. Okey. Okay, ni contoh bahasa istana pun ada diuji.
Okey. Contoh yang ketiga tu saling berkejar-kejaran. Salah lah apabila ada perkataan saling, kita tak lihat saling berkejar-kejaran tu sudah berbalas maksudnya. Jadi saling berkejaran. Okey. Contoh ni set 2 ni contoh set 2. Jadi cikgu tak ni sangat cikgu tak kata sebab slide saya ni kalau kira memang banyaklah 100 lebih. Cuma cikgu akan kata cikgu tayang sahaja. Cikgu tidak akan ni sangatlah. Okey ni contoh set 3. Okey untuk bahagian untuk kertas 1 objektif. Okey ni contoh 2018 ni soalan 1 ni. Okay, saya teruskan ni. Ni contoh dalam bentuk petikan. Dalam bentuk petikan pun ada juga Dia tidak semestinya dalam bentuk nombor. Tadi dalam bentuk nombor. Ni soalan contoh soalan 1 dalam bentuk petikan. Jadi kita kena kenal pastilah. Tu yang saya gariskan tu memang kesalahan lah tu. Okey. Maknanya beberapa orang tokoh-tokoh sepatutnya beberapa orang tokoh. Okey, baginda pergi untuk bahasa istana baginda berangkat tak? Okey, bila tu kata tanya tidak boleh duduk di depan. Apabila bersalah dengan sultan yang mereka kasihi, yang dikasihi oleh mereka tu betul. Okey, contoh. Okey, ni contoh jawapan lah. Okey. Ni bentuk soalan latihan. Cikgu tak ni sangat Okey. Kita terus kepada soalan 2. Okey, soalan 2 biasanya dia untuk tata bahasa ni dia fokus kepada kesalahan ejaan. Aspek yang dikira dalam kesalahan ejaan ialah itulah penggunaan huruf kecil, huruf besar, penggunaan tanda sempang, penggunaan perkataan majmuk jarak atau tidak tu. Itu masuk dalam kata soalan 2 lah, fokus kesalahan ejaan. Aspek yang diuji sebenarnya. Okey, ni masih lagi aspek tata bahasa 25 markah. Okey, ni contohnya lagi penggunaan bahasa pinjaman pun masuk dalam dekat kesalahan ejaan. Penggunaan bahasa lisan, penggunaan awalan kata nama, penggunaan imbuhan, penggunaan kata singkatan seperti ku, mu, kau tu masuk dalam kesalahan ejaan. Okey, ketiga-tiga soalan diuji dengan cara yang berbeza. Maksudnya dia biasa ada 3 soalan lah untuk soalan ni dan diuji tu dalam bentuk yang berbeza. Jangan tanya yang sama lah. Mungkin ada bahasa pinjaman, mungkin ada imbuhan, mungkin ada ada singkatan. Ni contoh bahasa kata pinjaman bahasa Arab. Tu. Yang betulnya redha tu bukan redha, R-E-D-H-A. Tu bahasa S-A-T-A-Y tu bahasa Inggeris rupanya. Yang betulnya S-A-T. Okey, ni contoh bahasa pinjaman pro, anti Amerika, pro komunis contoh. Neo, inter, mikroekonomi. Itu contoh-contoh perkataan bahasa pinjaman sahaja ni. Okey, ni tanda sempang. Tanda sempang betulnya anti dadah. Macam mana? Okey, nya tu tak ada sempang. Adik-beradik tu ada sempang. Adik-beradik tu ada sempang. Anti dadah tu rapat tiada sempang. Okey, ni contoh kata nama. Ni. Juru ni dia bahasa pinjaman. Dia rapat bukan jarak. Anti Israel dia kalau Israel tu kata nama khas kita kena ada jarak lah. Pro Rusia sama juga. Okey, kalau pro kerajaan tak perlu sebab bukan kata nama khas. Okey, ni contoh singkatan. Seperti September, nak tu sepatutnya hendak. Okey, ni diuji di soalan 2 kesalahan ejaan. Okey, itu contoh lah ni. Slide saya ni memang banyak sangat contoh. Okey. Unsur pengganggu untuk soalan untuk soalan kesalahan ejaan ni dia biasanya dia akan letak unsur pengganggu. Ni contoh cikgu lebih kepada soalan ni, cikgu terus kepada soalan. Jadi unsur pengganggu ni mana-mana
panel yang membina item biasanya dia akan buat unsur pengganggu untuk nanti untuk pelajar ni lah. Contoh di situ yang merah tu lah, proaktif tu sepatutnya tidak ada sempang. Okey. Resipi tu betul. Martabat tu. Okay. Dan ni contoh step 1. Terdapat 3 kesalahan ejaan. Okey, 2 tahunan di situ. Atau cara tu jarak. Okey. Okey, ni contoh soalan yang step 1 ni contoh soalan step 2. Cikgu tak ni sangat cikgu tak, saya pergi sempitas lalu sahaja untuk bentuk-bentuk soalan Okey, ni contoh kesalahan ejaan untuk soalan PT3 2018. Okey. Kesalahan ejaan dalam untuk 2017 ni dalam bentuk iklan. Saya tak upload dalam ni lah, dalam slide saya ni. Okey, soalan 3. 10 markah menguji calon aspek ayat. Ni aspek ayat yang diuji untuk soalan 3. Okey, jadi kena ingatlah. Ni soalan 3 bahagian ayat ataupun lebih dikenali sebagai sintaksis lah. Menukar ayat pasif kepada ayat aktif. 1. Menukar cakap ajuk kepada cakap pindah. Mencerakinkan ayat majmuk kepada ayat tunggal. Pola ayat. Okey, pola ayat tu macam ni lah. Frasa nama dengan frasa nama, frasa nama dengan frasa adjektif. Kita kena kenal mana frasa adjektif, mana frasa kerja, mana frasa sendi nama. Dia akan itu dikenali sebagai pola ayat. Okey, mengenal pasti subjek dan predikat ayat. Ayat susunan biasa ataupun songsang ataupun sebaliknya lah. Untuk soalan 3 ni adalah untuk aspek ayat 3 10 markah. Okey, ni contoh ayat. Okey. Susun semula perkataan terprasa di bawah menjadi ayat susunan biasa. Yang gramatis ayat yang dibina adalah menepati pola ayat dasar yang telah ditetapkan. Anda adalah menggunakan semua perkataan yang diberikan dan tidak boleh menambah perkataan lain. Ini contoh. Okey, kita nampak tu saya tak ni sangat. Saya tak buka awal saya punya slide ni. Okey, ini contoh. Okay. Dia bagi dalam tidak ikut susunan, dia kata pola ayat itu frasa nama campur frasa adjektif. Okey. Ini contoh yang kedua. Subjek predikat. Okey. Maksudnya dia bagi ayat, dia suruh kita kata cari kenal pasti mana subjek, mana predikat. Okey. Ini contoh soalan yang ketiga. Contoh yang ketiga, set 3 ni sama. Okey. Dan ini contoh soalan 3. Gabungkan ayat-ayat tunggal menjadi satu ayat majmuk. Mungkin juga. Ini soalan, contoh soalan 2018. 2018. Okey. Mencerakinkan ayat ataupun memisahkan ayat itu pun ada. Okey. Contoh saya saya teruskan. Okey, menjadikan 6 ayat tunggal. Bagi ayat majmuk itu kita jadikan ayat tunggal. Okey. Dan soalan yang keempat adalah soalan yang berkaitan dengan peribahasa. Soalan peribahasa ni ia berkait dengan tengok contoh cikgu bagi untuk aspek peribahasa. So mungkin dia akan bagi dalam bentuk gambar berkait, mungkin dalam bentuk gambar tunggal dan berdasarkan pernyataan, berdasarkan dialog ataupun situasi. So contoh bentuk-bentuk soalan peribahasa yang ditanya dalam kertas 1 lah, aspek tata bahasa 25 markah. Okey, ini contoh gambar berkait. Dia bagi contoh gambar macam ni. Jadi kita kena berilah peribahasa yang tepat. Seperti kata di bawah tempurung. Okey. Ni nama tunggal. Sudah ni bergotong royong, bekerja sama. Jadi kita boleh kata apa dia? Bagau dengan tebing. Maksudnya yang berkaitan dengan kerjasama apa dia lagi. Okey, kita terus kepada soalan bahagian B iaitu soalan soalan antologi lah ni. Ini berkaitan dengan ni 30 markah untuk soalan pemahaman. Soalan yang meliputi antologi di tingkatan 1 hingga 3 lah.
Soalan tingkatan 1, proses tradisional asal padi, antologi awak tu. Tingkatan 2, pelanduk mengajar memerang. Tingkatan 3, bahagia sesudah derita. Okey. Prosa moden, cerpen dan drama. Tingkatan 1 tu drama, ada 2 drama. 3 drama. 3 cerpen. Cerpen oranye, cerpen hadiah, cerpen kuih bako limau tu. Tingkatan 2, cerpen banjir di mata emak, cerpen Talia dan Raksasa Koi-Koi, cerpen menuai emas. Tu antologi yang akan ditanya di soalan bahagian B lah. Dan tingkatan 3, legasi tapai ubi. Ini saya kita kuasai lah ni untuk tingkatan 3, cerpen sekeping tanah, cerpen bawuk. Okey, manakala drama ada satu saja. Tingkatan 1 hadiah, tingkatan 2 mahkamah dan tingkatan 3 tenang-tenang air di tasik. Ni pernah keluar pada tahun 2017 lah soalan 3 ni. Soalan drama tingkatan 3 ni. Okay. Soalan 6 adalah fokus kepada soalan puisi. Okey. Tadi soalan 5 tadi dia fokus kepada prosa tradisional dan moden. Okey, ni soalan 6 dia fokus kepada puisi tradisional. Okey. Puisi tradisional ni pantun dan syair. Okey. Cikgu tak baca dia punya tajuk tu. Okey. Ni yang tingkatan 3 syair Buruh Nuri, Seloka, Santap Istiadat. Okey. Ni yang tingkatan 1 sajak. Dia puisi tradisional dan moden. Itu sajak kita ada 4 sajak tingkatan 1. Tingkatan 2 pun sama 4 dan tingkatan 3 pun 4. Prosa tradisional, asal padi, pelanduk mengajar memerang, bahagia sesudah derita. Itu yang tradisional. Okey. Ni bentuk soalan Komsas. Soalan Komsas yang antologi tadi yang cikgu sebut, 10 markah tu biasanya ni adalah kriteria soalan yang ditanya untuk soalan Komsas tu. Biasanya soalan 1 3 markah, soalan 2 3 markah, soalan 4, soalan 3 4 markah. Okey, soalan 1 tu biasanya dia akan ambil daripada teks lah. Dan soalan 2 tu biasa dia berkaitan dengan unsur-unsur Komsas yang dipelajari. Untuk 3 markah tu, biasa 3 markah ni soalan bentuk subjektif. Untuk antologi ni soalan bentuk subjektif. Jadi anak pelajar perlu memahami lah. Biasa soalan tu akan berkait dalam teks tersebut. Soalan kebat tu ada di soalan 3. Soalan 3 tu soalan kebat 4 markah. Maksudnya kena fikir sendirilah untuk soalan kebat tu. Pelajar perlu memberi pendapat berdasarkan soalan yang ditanya tu. Kalau 4 markah ni biasanya dia nak 3 isi kalau tanpa huraian. Kalau ada huraian, 2 isi lengkap dengan huraian yang jelas. Okey, yang cikgu highlight warna merah tu, semua jawapan yang dibina perlu menggunakan ayat yang gramatis. Okey, kita kena perlu guna ayat, masuk ayat gramatis ni kita jawab dalam bentuk ayat yang lengkap lah. Seboleh-bolehnya kita ambil dulu rangkai kata soalan tu, soalan yang ditanya tu, kita ambil dulu ayat soalan tu sikit. Tu dia, lepas tu baru kita sambungkan dengan kita punya jawapan. Maksudnya gramatisnya di situlah. Yang tidak gramatis itu sekiranya anak pelajar jawab dalam bentuk point. Point tidak boleh markah lah. Okay. Tidak, bukan markah, dikira isi cukup, ayat tidak gramatis kalau isi cukup. Kalau isi tidak cukup, ayat tidak gramatis, lagi sikit markah kita dapat. Okey, ni contoh soalan soalan yang berkaitan dengan pemahaman petikan Komsas ni. Okey, ni daripada cerpen Sekempit Tanah. Okey, ni contoh petikan lah. Okey, ni contoh soalan. Okey, macam kita katakan tadi, ni contoh soalan. Apakah yang diluahkan oleh Harun apabila Syam ingin menubuhkan syarikat 3 markah? Ni kita boleh rujuk kepada petikan tadi. Ni pun sama. Nyatakan 2 nilai daripada yang terdapat, sepatutnya yang terdapat daripada petikan di atas tu. Okey. 3 markah, 2 nilai dia. Okey, soalan 3 tu soalan kebat. Pada pendapat anda, mengapakah perlu bekerjasama
dalam melaksanakan sesuatu sehingga berjaya. Jadi kalau pelajar ingin jawab soalan untuk menampakkan untuk kegramatisan tu, kita perlu ambil kata kunci daripada soalan tersebut lah. Contoh pada pendapat anda, pada pendapat saya lah. Anak pelajar kena tulis pada pendapat saya. Kita perlu bekerjasama dalam melaksanakan sesuatu sehingga berjaya kerana maksudnya baru ada jawapan. Okay. Ni contoh soalan 6 lah. Dia bermula dengan soalan 6 Okey. Ni contoh orang kata prosa puisi tradisional. Seloka, santap istiadat. Okey. Ni contoh soalan. Jelaskan adat-adat selepas makan nasi. Ini ada dalam dia punya teks ni. Lengkap ni. Okey. Ada adat-adat di sini. Okey. Nyatakan gaya bahasa. Gaya bahasa. Kalau kita kena mahir lah aspek sastra ni. Kita kena tahulah yang apa yang dimaksudkan dengan gaya bahasa. Tapi kalau untuk peringkat SPM sekarang, untuk format baru ni, sudah tidak ada lagi soalan yang berunsur komsas. Okey, memang sudah tidak ada. Sudah soalan lebih kepada soalan KBKK semuanya untuk format baru KSSM. Untuk SPM. Okey, ni contoh-contoh soalan tadi. Okey, soalan 3 memang soalan kebat lah. Pada pendapat anda. Makanan, mengapakah makanan dikatakan penentu kesihatan seseorang? Okey, kita kena beri orang kata jawapan yang relevan untuk dapat markah yang betul lah. Okey, ni contoh sajak bintang. Okey, ni contoh. Cikgu bagi ni je lah, cikgu terus sepintas lalu lah untuk nampak gambaran Ini baru untuk kertas 1 ni. Saya baru kertas 1. Okey, kita terus kepada soalan 7. Soalan 7 adalah soalan novel keadaan 5 dengan 6 tu soalan petikan pemahaman antologi daripada antologi tingkatan 1 hingga 3 dan soalan bahagian B adalah untuk kajian novel. Satu soalan sahaja 10 markah. Okey, maksudnya pelbagai jenis soalan lebih kepada soalan kebat. Tidak semestinya mencakup semua novel yang dikaji dalam semua tingkatan, mungkin tingkatan 1 saja ataupun mungkin tingkatan 2 ataupun mungkin tingkatan 3. Maksudnya kita belajar daripada ketiga-tiga novel tu, dia hanya akan keluar satu novel saja. Soalan juga boleh dalam bentuk perbandingan antara tingkatan lah, soalan untuk novel ni. Okey, ini contoh soalan novel. Soalan novel tingkatan 1, tingkatan 2 dan tingkatan 3. Okey. Contoh soalan. Ini contoh soalan 2017 set 1. Dia bagi novel short tingkatan 3 alias watak utama. Alias menegur dan berbual dengan short sebelum dia ke sekolah untuk menunjukkan rasa sayangnya kepada short. Okey, ni setelah kematian bapanya, alias mengambil alih tugas menjaga kebajikan ibunya. Okey, contoh ni soalan berdasarkan jawapan mesti berdasarkan novel tingkatan 3 karya Azizi Haji Abdullah. Huraikan 3 perwatakan watak utama. Berdasarkan gambar tadi lah. Okey. Ni contoh yang kedua ni. Contoh lain. Okey. Ni kita boleh pilih lah. Kita nak ambil yang mana. Okey. Ni 3 contoh peristiwa yang berdiperoleh pada nilai tersebut. Dia nak nilai tu, kita nak mana satu. Novel kelas 1 ke, 2 ke, 3 ke. Itu kita bagi 3 contoh peristiwa berdasarkan nilai tersebut. Nilai ketabahan, kasih sayang. Ya. Okey. Ini kelemahan calon untuk soalan ni. Biasanya calon akan tulis dalam bentuk poin. Untuk novel jangan ditulis dalam bentuk poin. Okey. Isi ada tapi tak ada pernyataan. Itu pun salah. Mengemuka huraian tanpa contoh. Ataupun contoh dia bagi terlalu panjang. Okey. Jawapan yang bercampur aduk dengan pernyataan dan contoh. Itu kelemahan calon biasanya. Tidak mengemukakan pernyataan dan contoh dengan jelas. Okey. Ini soalan last kali untuk soalan kertas 1 iaitu berkaitan dengan pemindahan maklumat. Okey, 3 bentuk soalan iaitu ulasan, ringkasan, rumusan. Okey, markahnya 15 markah seperti yang cikgu nyatakan tadi lah. Tema tidak boleh sama dengan bahagian D. Bahagian D ni bahagian karangan. Maksudnya ulasan ni biasanya berkaitan dengan
bahan grafik yang kita mesti mempunyai maklumat tersurat dan tersirat pada kita. Ini menjawab soalan ulasan. Okey, tema berdasarkan buku teks. Okey, ni cara-cara untuk menjawab soalan 8. Cikgu tak akan tekankan di sini sebab saya hanya beri sepintas lalu sahaja. Okey, untuk ulasan ni sebenarnya tidak perlu kepada pendahuluan ataupun penutup, terus kepada kita mengulas bahan tersebut. Semua perkara yang perlu diingatkan untuk ulasan ni kita perlu ada isi tersurat dan tersirat. Okey. Ulasan kurang daripada 80 80 patah perkataan. Maksudnya kalau kita buat kurang tu dianggap kurang matang lah dan tidak dapat markah. Maksimum markah pun dia akan bagi hanya 12 markah sahaja. Ulasan ni perlu lebih 100 untuk dapat cemerlang. Maksudnya dia biasa arahan soalan untuk ulasan, rumusan, ringkasan ni jangan lebih 120. Okey. Okey, ni jika selalu menyalin maklumat ni cara-cara awal lebih pada teknikal lah untuk menjawab soalan ulasan. Okey, ni ringkasan. Okey, contoh nak menjawab soalan ringkasan, kita perlu cari garis isi sahaja. Senar pasti isi dan salingkan dan senaraikan mengikut urutan. Okey, tidak lebih daripada 80 patah perkataan. Ini pun tidak perlu ada pendahuluan, pengenalan ataupun kesimpulan. Jumlah isi biasanya 5 isi sahaja. Okey, 5 isi. Mesti ada penanda wacana. Okey. Kalau dalam buku teks tingkatan 3 tu boleh rujuk pada halaman 173. Okey, nanti catat, nanti tengok dalam buku teks tingkatan 3 halaman 173. Okey, rumusan. Okey, kalau rumusan ni peringkat SPM memang wajib jawab soalan rumusan. Okey, markah pun sangat tinggi iaitu 30 markah untuk SPM. Kalau untuk PT3 ni 15 markah sahaja. Okey, saya tak terangkan sangatlah untuk ni sebab kita nak terus kepada soalan kertas 2 lagi. Cikgu bagi tahu sepintas lalu sahaja. Okey, kita terus kepada soalan 9. Okey. Soalan 9 bahagian di karangan 30 markah. Okey. Okey, ni lebih kepada format lah, karangan berformat. Okey. Cemerlang bawah 26 hingga 28 markah. Contoh soalan pada 2017 hari itu keluarnya soalan ni pesta buah-buahan. Ni contoh soalan contoh soalan dia ada. Okey, ni lepas tu tema hari sukan. Soalan tadi 3 soalan sahaja. Ada satu soalan berformat lah. Dia akan ada satu soalan berformat dan 2 lagi tu biasanya soalan bentuk pengalaman dan satu lagi tu soalan berbentuk fakta. Okey. Contoh soalan bahagian D. Amalan gaya hidup sihat sering kali dipandang enteng oleh masyarakat. Bincangkan usaha-usaha untuk memupuk amalan gaya hidup sihat. Okey, ni cikgu tak terangkan cara mengarang ni saya tak ni sangatlah. Okey, untuk saya rasa untuk saya dah inilah terangkan untuk soalan kertas 1 dan kertas 2 terus tadi. Maksudnya ini sajalah perkongsian yang dapat saya berikan Tapi untuk kertas untuk format PT3 ni anak-anak pelajar perlu kuasai. Contohnya soalan 1 tu kita ada soalan objektif lah. Soalan 1. Lepas tu untuk kertas 2 ujian bertulis yang cuma contoh untuk karangan pendek. Cikgu tidak ada untuk karangan pendek sebenarnya. Contoh untuk karangan pendek. Cikgu hanya ada contoh untuk karangan penuh dia tadi. Okey, ni contoh karangan penuh. Karangan penuh tu kita lebih kurang 180 patah perkataan. Okey. Ni contoh karangan penuh lah. Okey. Karnival kesihatan ni ini contoh soalan set 3 Tadi soalan set 2. Tema sukan tu set 2. Okey. Ni
Ini contoh soalan 2017 ni. Okey, maksudnya untuk kertas satu, perkara yang perlu anak pelajar tekankan adalah aspek tata bahasa lah yang berkaitan dengan aspek tata bahasa, dan ada juga soalan pemahaman petikan Komsas, dan ada soalan novel di situ. Maksudnya bahagian A 20 markah tu objektif, bahagian B adalah subjektif, dan bahagian C pun subjektif lah. Subjektif yang berkaitan dengan soalan pemindahan maklumat untuk kertas satu. Jadi kertas satu tu anak pelajar perlu menguasai kalau bahagian C tu perlu kuasai rumusan, perlu kuasai ulasan dan ringkasan, 3 perkara tu. Okey. Masa ada lagi ni cikgu ingat mungkin cikgu boleh terangkan untuk rumusan kot. Tadi untuk ringkasan tu saya cikgu dah terangkan. Okey, untuk rumusan perkara yang perlu dititik beratkan. Okey, kalau anak pelajar nak tengok boleh tengok di buku teks tingkatan 2 halaman 101. Okey. Mungkin dalam bentuk rumusan PT3 ni dalam bentuk grafik pun mungkin. Kalau dalam bentuk grafik ni boleh rujuk di buku teks tingkatan 3 halaman 186. Okey, 186. Ini ada juga ni halaman 126 ataupun 128, halaman 166 dan 167. Nanti anak pelajar catatlah. Mungkin boleh tengok dekat buku teks tersebut sebagai sebagai latihan. Okey. Untuk soalan rumusan ni perkara yang perlu dititik beratkan, teliti kehendak soalan, kemudian kena pasti isi yang tersurat, iaitu maklumat yang terdapat pada grafik. Seterusnya tentukan pula isi tersirat. Tulis rumusan mengikut kehendak soalan apa yang berkaitan tu. Okey, bina dari segi binaan perenggan, murid dikehendaki menulis rumusan dalam satu perenggan, tetapi dalam perenggan rumusan itu mestilah mengandungi pendahuluan dan isi tersurat. Okey. Dari segi bilangan patah perkataan, para pelajar dikehendaki menulis rumusan tersebut kira-kira 120 patah perkataan. Sekiranya soalan rumusan itu dikemukakan dalam bentuk bahan petikan, maka soalan itu mempunyai 2 kata kunci. Kalau dalam petikan biasanya dia ada 2 kata kunci lah kemungkinan. Okey. Atau tugasan, contoh baca petikan di bawah dengan teliti, kemudian buat satu rumusan tentang kepentingan. Itu kata kunci pertama. Okey. Tentang kepentingan apa dia untuk menghidupkan semula permainan tradisional dan usaha-usaha. Itu kata kunci yang kedua. Orang kata lebih kepada kehendak soalan tengok berkaitan dengan isu apa yang dibincangkan dalam petikan tersebut. Kata kunci tu pertama tu dikenali sebagai tugasan untuk menyatakan isi tersurat. Kata kunci kedua adalah untuk menyatakan isi tersirat. Sebenarnya bagi pandangan cikgu pada pandangan saya, untuk rumusan tingkatan 3 ni lebih sukar kerana kita nak dibandingkan rumusan tingkatan 5. Tingkatan 5 bagi saya lagi mudah lah sebenarnya nak bandingkan dengan tingkatan 3. Okey. Untuk kertas satu saya rasa anak pelajar ni lebih sudah boleh faham lah maksud apa yang cikgu sampaikan di sini. Jadi untuk kertas satu tu 60 markah tu kita ada 3 bahagian lah macam awal-awal tadi yang cikgu bagi tahu tadi, itu bahagian A, bahagian B dan bahagian C, 60 markah. Manakala soalan kertas 2 kita ada 2 bahagian, iaitu karangan subjektif penulisan untuk karangan pendek. Untuk karangan pendek ni adalah 10 markah dan bahagian B karangan umum adalah 30 markah. Okay. Maksudnya soalan karangan umum tu bahagian kertas 2, bahagian B tu diberi 3 soalan tema yang sama seperti tadi yang cikgu tunjuk tadi. Okey, 3 soalan. Okey, ni contoh. Okey ni, 3 soalan bawah tema yang sama. Contoh soalan 1 tu berkaitan dengan pesta, anda dan keluarga mengunjungi pesta makan buah-buahan tempatan tu, cikgu salah eja, minta maaf. Ceritakan pengalaman anda pada hari tersebut. Okey, itu soalan 1, ceritakan pengalaman. Okey, yang kedua, soalan yang kedua.
Buah-buahan tempatan mempunyai pelbagai kelebihan. Huraikan pendapat anda tentang kelebihan-kelebihan buah-buahan tempatan. Okey, itu soalan fakta. Okey, dan soalan yang kedua. Yang ketiga, anda mewakili sekolah dalam satu pertandingan syarahan. Tajuk syarahan anda ialah usaha-usaha mempopularkan buah-buahan tempatan. Nombor 4 tu tak ada, sebenarnya tu salah type tu. Jadi tulis teks syarahan anda selengkapnya. Maksudnya 3 bentuk, kata 3 soalan ni dalam format yang berbeza tetapi masih lagi berada dalam tema yang sama. Iaitu berkaitan dengan tema buah-buahan tempatan. Ini untuk kertas 2. Kertas 2 ni adalah 40 markah. Masa yang diperuntukkan adalah 1 jam sahaja. Jadi kertas 1 akan campur dengan kertas 2. Markah penuhnya adalah 100 markah. Okey, manakala untuk kertas 3 iaitu ujian bertutur. Ujian bertutur dibuat ataupun dijalankan secara berkumpulan tetapi markah dinilai secara individu. Jadi anak-anak pelajar kena kuasailah sebab naik saja tingkatan 4 dan tingkatan 5 untuk ambil SPM tahun 20, sekarang ada 3, 2023. Okey. Wajib untuk peringkat SPM, sekiranya anda tidak hadir ujian bertutur, anda tidak layak untuk hadir ujian bertulis. Dia wajib. Ujian bertutur dan mendengar pun ada untuk peringkat SPM untuk yang format baru ni. Format baru ni akan pertama kali akan digunakan pada PSA tahun hadapan lah, PSA SPM pada tahun hadapan. Okey, untuk ujian bertutur ni pun diberi tema, maksudnya tajuk tu, tajuk dalam kumpulan tu kita boleh berbincang lah. Macam lebih kurang macam forum, lebih kurang itulah. Masa yang diperuntukkan adalah 10 hingga 12 minit. Okey, manakala ujian untuk kertas 3 yang kedua iaitu ujian mendengar, soalan objektif, ada subjektif pun ada. Okey. Jadi markah adalah 20 markah. Ujian mendengar masa yang diperuntukkan 30 minit. Okey. 30 minit. Jadi dia fokus kepada kemahiran lisan mendengar dan memahami. Maksudnya anak pelajar akan diperdengarkan audio yang berkaitan dengan cerpen ke, berkaitan dengan drama ke, dan dia akan diberi soalan. Maksudnya kita soalan tu diberi awal lah, pelajar akan jawab lah soalan berdasarkan audio yang didengar tersebut. Okey. Cikgu rasa itu saja setakat perkongsian yang dapat cikgu kongsikan pada petang ni. Jadi saya harap anak-anak pelajar dapat menambah rasa lebih lebih jelas lagi lah yang berkaitan dengan PT3 format tu. Sekiranya apa yang saya sampaikan ni rasa macam tu sikit lah. Tapi saya harap anak pelajar dapat memahami lah sedikit sebanyak yang berkaitan dengan format PT3. Jadi saya mohon maaf sekiranya ada sebarang kesalahan. Terima kasih di atas undangan, maaf atas kekurangan dan kesilapan. Ingatlah pesanan, tiada kejayaan tanpa pengorbanan, selahkan potensi kecemerlangan. Semoga tercapai hajat dan impian menjadi pelajar kebanggaan keluarga, guru dan rakan-rakan, insya-Allah. Okey, sekian, terima kasih daripada saya. Salam, kita berjumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.